IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Kerajaan China menawarkan tambahan 1,000 beasiswa lagi kepada lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET untuk menjalani latihan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pelajar terpilih bakal menjalani latihan dalam pelbagai bidang kemahiran antara 3 bulan hingga 1 tahun di negara tembok besar itu yang merupakan antara sebahagian daripada Belt and Road Initiative BRI. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu perkara itu kepada pihak media selepas merasmikan Majlis Perasmian Program TVET Place and Train UTEM at KPT yang diadakan di Dewan Chancellery Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM, Durian Tunggal Melaka. Kerjasama komuniti setempat dengan pihak kerajaan negeri sangat penting dalam menentukan keperluan khusus pembelajaran sepanjang hayat PSH yang bersesuaian untuk penuntut. Sehubungan itu, menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, penglibatan dengan pihak industri turut disarankan agar program yang ditawarkan dapat melahirkan siswazah yang mampu memenuhi pasaran sekaligus mampu menjana ekonomi negeri dengan lebih mampan dan sejahtera. Jabatan Pemasaran, Kemasukan dan Pembangunan Bisnes Universiti Tenaga Nasional UNITEN menganjurkan Majlis Temu Mesra Bersama Pelajar di bawah tajuk Yayasan Chancellor YCU UNITEN 2023 pada 10 Januari lepas bagi menghargai peranan yayasan itu dalam membentuk ekosistem kewangan UNITEN. Menerusi satu kenyataan, pihak UNITEN memaklumkan bahawa acara julung kali diadakan itu bertujuan mengeratkan lagi hubungan antara YCU dan pihak universiti serta menghargai sumbangan YCU yang menyalurkan dana kepada pihak UNITEN menerusi program penajaan pendidikan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Bakli-Shah Sultan Salihuddin bertitah agar agensi yang berkaitan untuk lebih aktif mendapatkan maklumat berhubung penduduk miskin di negeri Kedah untuk dibantu menerusi tabung amanah Sultan Kedah atau TASK. Tengku Sarafuddin turut bertitah sejak TASK ditubuhkan pada bulan Oktober 2022, pelbagai program sumbangan dan bantuan dilaksanakan yang menjurus ke arah pembangunan insaniah dan juga kebajikan rakyat. Tengku Sarafuddin bertitah demikian pada Majlis Penyampaian Sumbangan dan Baik Pulih Rumah TAS di Pekarangan Pejabat Penghulu Mukim Tekai Kiri di Kuala Nerang, Kedah. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Wow! Did you get a new car? Yeah. Is it nice? It sure is. Now we can go for a ride with the kids. How about we go for a ride now? Eh, don't you need to put on your seatbelt? It's okay. It's just nearby. Come sit on my lap, my cute little daughter. Put on a seatbelt and use the children car seat. Pandu cermat, sampai selamat. This public service announcement is brought to you by Road Transport Department, Malaysia. Kapsul Masa. Pada 25 Mac 2014, Majlis Pelancaran Assessment Self-Assessment Pengurusan Kewangan Tadika Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah disempurnakan oleh Datuk Haji Zainal Abidin Jaafar
Ketua Pegawai Eksekutif Mawib. Assessment diperkenalkan bagi memperkemaskan lagi sistem pengurusan kewangan tadika Islam Mawib. Sistem ini membolehkan setiap tadika Islam Mawib menilai sendiri tahap kepatuhan ke atas pengurusan kewangan sebelum dinilai oleh unit audit dalam Mawib. Ia dibangunkan bertujuan untuk membolehkan semua tadika Islam Mawib turut terlibat dalam proses penilaian ke atas pengurusan kewangan. Guru-guru tadika Islam Mawib dapat melihat sendiri kekurangan dan kelemahan, seterusnya mampu memperbaiki kelemahan tersebut. Assessment turut dijadikan sebagai asas bagi menilai tadika Islam Mawib untuk pencalonan anugerah pengurusan kewangan terbaik. Sesungguhnya, assessment ini dapat memantau secara lebih tersusun agar pengurusan kewangan tadika Islam Mawib disediakan mengikut peraturan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Melaka 89.5. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari hanya di Ikim FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. Ikim FM, inspirasi utama anda.
IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kita buka tirai pertemuan untuk inspirasi ilmu. Saya Syafiq Saleh. Mula tugasan saya waktu ini jam 10 pagi ni sampai 1 tengah hari nanti. Apa khabar untuk anda untuk hari ini? Moga baik-baik lagi dalam kita nak susunkan setiap tugasan ke kerja kan, apapun jua rutin harian yang kita buat itu, pastikan kita letakkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan laksanakan dengan sebaik mungkin, fokus, tekun dan istiqamah melakukan apa saja tugasan tu kan. Moga kita dinilai, diambil kira sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Okey. Dan hari ini kita siaran untuk inspirasi ilmu bagi edisi jadual kita hari Rabu pagi bersamaan juga dengan 17 Januari 2024 bersamaan 5 Rejab 1445 Hijriah. Sebab hari Rabu pagi ni kita ada rancangan Kelvin bertanya. Macam biasa, tonton di YouTube juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 sebab kita nak bincang-bincang bersama dengan Ustaz Dr. HD, juga soalan yang akan dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Nanti kita bincang sama-sama, okey? Jom kita berebus ketika nak bersama dengan Humud Al-Qudir, lagunya Asir Ahsan. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون أصير أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل. أصير أحسن ولو عندي هموم سموا فيها غيوم وعاليها النجوم. أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل. أصير أحسن ولو عندي هموم سموا فيها غيوم وعاليها النجوم. أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن. أسامي واقف أنا ماشي وصري شايف أصير أحسن بي
Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawat individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minima 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6259. Hiburan mendidik jiwa. Sebelum tiba indah, sedih sebelum Hanya yang terbaik di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Inspirasi Ilmu dan nak teruskan lagi untuk bual bercerita kita seperti biasa untuk rancangan hari Rabu pagi ni. Kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM sebab kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan yang penuh manfaat di situ. Ada soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapannya yang sama-sama kita nak bincang-bincangkan dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Okey, dan kita dapat aktifkan talian kita, talian WhatsApp konti ni. Kalau ada pertanyaan, perkongsian, boleh saja hantarkan ke talian kita 011290040004. Menerusi perkongsian kita pada kali ini, jom kita nak sama-sama bawakan lagi pertemuan kita dengan Dr. HD yang dah pun ada dekat talian kita di sini. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat. Oh, Masya Allah. Lebih kurang sama lah mic kita ni doktor. Siapa DJ ni Cewa. Itulah kita lepas ni nak ambil alih tugas tu. Oh, Masya Allah. Kan, baru dah dia punya, orang kata apa, ada connection dekat situ. Betul. Cewa. Macam mana doktor? Okey kah semuanya kat sana doktor? Alhamdulillah. Sekarang ni kita sedang usaha giat untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia di bawah Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Jadi kita mohonlah semoga Allah permudahkan segala urusan, kerja-kerja pembinaan tu selesai dengan baik dan juga support daripada semua para pendengar Radio IKIM, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Kita sama-sama doakan sebab ada juga yang bertanya-tanya kan doktor, kalau ada sahabat-sahabat kita yang memang ada kumpul-kumpul ni adalah sikit rezeki daripada keluarga kan, ada wang terkumpul, boleh tak kita nak wakafkan ke, nak infakkan? Boleh saja kan? Type saja. Betul. Pertubuhan Akademi Al-Bayan, boleh kita salurkan di situ dengan sebaiknya. Moga kita pun dapat berkat. Amin, amin. Baik doktor, jom kita nak buka sesi pertemuan kita ini dengan soalan dari saudara Kelvin Q. Apa pula soalan ni? Jom sama-sama kita dengarkan. Jom. Selamat pagi dan salam ceria kepada semua pendengar Radio IKIM, Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. Harap semuanya sihat-sihat. Okey, soalan kali ni basic. Sebab setiap agama, setiap orang ada agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, apakah kalau orang yang bukan beragama Islam tapi dia buat kebaikan di dunia ini, apakah dia akan terima juga ganjaran dari segi pahala atas kebaikan yang dia buat pada akhirat nanti? Boleh Dr. dijelaskan juga? Terima kasih. Okey, itu soalan dari saudara Kevin Q. Nampak lebih mendalam, lebih menarik dan lebih kita nak tahu kan doktor. Sebenarnya satu persepsi yang baik apabila kita dapat ada diskusi yang sebegini kan Dr. HD. Sebab kita dah tahu apa sahabat-sahabat kita yang bukan Islam nak faham tentang Islam. Dan kita boleh ada kolaborasi dan kita ada kefahaman dan juga kita bincang yang secara hikmahnya, harmoninya di sini. Doktor, jom kita buka tirai sepenuhnya bicara kita tentang ganjaran kebaikan
Adakah mereka daripada kalangan orang muka Islam buat baik? Adakah ganjaran-ganjaran tertentu? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Sama ada nikmat tu, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita merasainya ataupun tidak, tetapi yang pastinya nikmat Allah sentiasa Allah berikan. Sama ada kita syukur ataupun tidak, ia kembali kepada diri kita, tetapi rahmatnya Allah, sayangnya Allah, kasihnya Allah kepada kita, subhanallah, tidak terkira, khususnya kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih pada DJ Syafiq. Subhanallah. Betul. Jadi saya pun bila tengok DJ Syafiq di konti ni, kan, dia menjadikan kita satu inspirasi macam mana kita nak tiru style DJ ni. Kalau suara orang kata sedap macam mana, mic tak sedap tak boleh juga. Jadi kita pun buatlah satu studio macam juga. Jadi yang nak melihat saya di studio Al-Bayan ni boleh tengok di FB IKIM. Ya, betul. Dia ada cantik secara live. Kalau kan, kalau selalunya orang boleh dengar suara. Ya. Kadang-kadang ada orang jumpa baru-baru ni, DJ Syafiq ada orang jumpa. Saya dengar Radio IKIM, dia kata. Saya dengar Ustaz Kelvin. Bukan Ustaz Hadi, Ustaz Kelvin, dia kata. Jadi siapa-siapa yang nak menonton, nak melihat kami berdua, boleh pergi ke FB iaitu Radio IKIM. InsyaAllah di sana kita akan ada live. Terima kasih juga Radio IKIM kerana memberikan platform yang terbaik untuk kita membincangkan. Subhanallah, walaupun kita berlainan keturunan, bangsa, agama, tetapi dengan kita buat satu program Kelvin Bertanya ni, dia membuka mata bahawa kita ini adalah hidup dalam keadaan harmoni, dalam keadaan yang baik, perpaduan sesama kita. Syukur kita pada Allah kerana Malaysia Allah pelihara, Allah jadikan Malaysia ni bumi yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar dan penonton, sama ada di radio ataupun di FB. Semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran di mana juga kita berada. Yang penting jaga keselamatan diri, yang tengah memandu hati-hati, yang tengah duduk di rumah, tengah-tengah nak masak untuk suami tu, semoga masak elok-elok, sedap-sedap, semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, kita pergi ke soalan Kelvin tadi. Dia menarik sebenarnya soalan Kelvin ni. Ya. Sebab DJ Syafiq, setiap minggu soalan-soalan Kelvin ni dia memberikan kita satu gambaran bahawa rupanya soalan ini pun ada yang perlu ditanya. Ya, betul. Dan ia bukan berkaitan kepada mereka yang non-Muslim ataupun masih lagi belum memiliki hidayah Allah. Kita juga yang Islam ni, kita pun rupanya inilah yang sepatutnya kita tahu dan kita buat. Ya. Dan pada minggu ini yang menariknya soalannya adalah berkaitan tentang ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang bukan Islam. Macam mana pahala dia? Ya. Kan? Dia buat baik. Kalau kita tengok di Malaysia ni, kita mengiktiraf kebangkitan bumi Malaysia ni, kemajuan disumbang oleh semua bangsa. Maksudnya ada di sana kepelbagaian etnik, kepelbagaian bangsa menyumbang daripada segi ekonomi, daripada segi knowledge, ilmu, daripada segi orang kata menu-menu kita dalam masyarakat kita pun disumbang makanan-makanan yang pelbagai, sehingga ada orang gelarkan, kalau sahabat-sahabat saya daripada Morocco, dia kata syurga makanan. Allah. Semua ada, semua nak makanan India ada, nak makanan Cina ada, tak perlu pergi sampai ke negara Cina. Sini dah boleh dah. Kita makanan Indonesia ada, makanan Itali ada, semua benda kita makan, alhamdulillah. Dulu saya ni kecilnya kurus je, tapi dah bila duduk Malaysia ni Morocco 10 tahun, balik daripada Morocco tu alhamdulillah berkembang dengan jayanya. Allah kan, tu nampak. Jadi nampaklah perubahan tu, jiwa. Nampak perubahan. Tapi sekarang ni kita tengah ambil IF untuk nak susutkan balik. Bagus kan. Jaga kesihatan. Betul. Kena jaga
nanti kalau tidak siapa nak ceramah di di Radio IKIM ni. Kan? Yeah. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah. Bila soalannya mengenai tentang non-Muslim buat kebaikan, kita kena tahu tentang kebaikan ni dulu. Kita nak bicara tentang soal kebaikan, berbuat baik, benda-benda yang berkaitan tentang orang kata menyantuni sesama kita. Baik. Pada asasnya semua agama kita faham ada ajaran masing-masing lah. Sebab tu Islam, ajaran kamu, ajaran Islam adalah ajaran Islam, ajaran kami. Jadi apa yang ada dalam semua agama ni menuntut untuk kita melakukan kebaikan, menyuruh untuk kita melaksanakan satu tuntutan kebaikan. Ini pada asasnya. Dan begitu juga dengan Islam. Islam dia bukan saja kebaikan itu untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Sebab tu orang Islam ni dia tak boleh duduk saja-saja. Kita ni tak boleh kita duduk, oh saya dah baik, jadi orang lain biarlah kubur masing-masing. Dia tak boleh macam tu, DJ Syafiq, pendengar Radio IKIM. Jadi kita mesti memikirkan bagaimana kebaikan itu disampaikan. Sebab itu Nabi SAW ni asasnya kebaikan ini, dia baginda Rasulullah menyampaikan kebaikan. Sebab tu di dalam surah Al-Jumu'ah, di dalam banyak surah Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah." Apabila Allah mengutuskan Rasul daripada kalangan kamu, iaitu Nabi, yang itu daripada ummi, apa kerja Nabi? Ada 4. Kata seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah sebut wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna ayatihi, membacakan ayat Al-Quran. Itu kebaikan itu. Maknanya apa saja yang Al-Quran sampaikan dibacakan balik, disampaikan. Wa yatluna ayatihi wa yuzakkihim, menyempurnakan ataupun menyucikan akidah mereka daripada akidah yang mungkin tak betul, seperti mana akidah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, maka itulah akidah yang nak dibawa. Wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kepada mereka-mereka ini iaitu kitab, mengenai tentang Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Allah. Wal hikmah, iaitu kebijaksanaan, apa-apa saja kebaikan maka disampaikan. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Maknanya sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kebaikan ni kita kena sampaikan. Itulah tugas baginda Rasulullah. Kerana Nabi bukan Nabi saja nak masuk syurga, tetapi Nabi nak umatnya masuk syurga. Umatnya melakukan kebaikan. Benda-benda yang sepatutnya dilakukan mencapai redha Allah, maka disuruh untuk dilakukan. Dan sedar ataupun tidak, umat Muhammad ni sebenarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik ummah. Ini siapa yang puji? Bukan Dr. HD puji, bukan DJ Syafiq yang puji. Dia bukan orang kata menteri yang puji, tetapi yang puji ni Allah. Allah puji sebab apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lina, kamu sebaik-baik ummah yang dilahirkan, yang dikeluarkan, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh manusia melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Jadi inilah formula, maknanya Allah angkat kita umat Muhammad ni disebabkan amal ma'ruf tu tadi, kebaikan itu tadi. Jadi asasnya Islam ni menyuruh kita melakukan kebaikan. Banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan. Kalau kita senaraikan satu persatu kebaikan ni, cukup banyak DJ Syafiq. Maknanya kita bercakap dengan cakap yang berhikmah, lemah lembut, elok, beradab, itu kebaikan. Kita bersedekah, kita solat, pergi masjid, layan suami kita, ibu-ibu yang tengah masak tu kan. Masak tu pun adalah kebaikan. Kita masak makanan yang halal bagi kepada suami. Bukan saja kita derma, bukan saja kita solat, bukan saja kita zakat. Bahkan benda-benda yang baik yang kita buat, apa sahaja benda yang menyumbang kepada kebaikan, benda yang ma'ruf, benda yang diredai oleh Allah,
ia adalah kebaikan, diertikan sebagai kebaikan dan pahala dan ganjaran. Ya. Sebab tu kalau kita lihat di dalam surah Al-Zalzalah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Ini asasnya. Di dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Subhanahu wa taala menyebut, maka sesiapa yang berbuat, yang melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, kecil je dia buat. Apa dia? Contoh. Kalau kita pergi jalan tu, kita tengok ada duri. Kita mengalihkan duri itu daripada jalan supaya kita fikir nanti orang terkena duri ni ataupun halangan-halangan. Kalau kita naik kereta lah, contoh saya selalu kalau bila kita naik kereta pergi mana-mana lah, highway ke, kemudian kita nampak tayar. Mungkin kita nak berhenti, nak alihkan, bahaya. Sebab kita peralatan tak cukup, mungkin kita nak berhenti emergency dan sebagainya, keselamatan kita. Dan dia ada di plus ni, contohlah kalau highway plus tu, dia ada nombor telefon, kita telefon je. Minta alih, tengok dia punya kod di mana, kita minta dia alihkan. Itu juga kebaikan, itu juga kebajikan. Kenapa? Itulah benda yang kita lakukan untuk selamatkan orang lain, bukan untuk diri kita. Kita dah selamat dah. Tapi kalau orang lain langgar, mungkin aksiden, mungkin meragut nyawa. Jadi sebenarnya kebaikan ini cukup luas. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak bakhil dalam memberikan ganjaran. Sebab Allah ni ghaniyun, Allah ni kaya. Apapun kebaikan yang kita buat, walaupun 1001 kebaikan yang kita buat dalam satu hari, ganjaran Allah takkan pernah habis. Bayangkan ramai orang, bilion orang dalam hidup ni, dia buat kebaikan, kebajikan, sama ada Muslim ataupun tidak, Allah bagi. Nanti kita akan bincang, kalau non-Muslim buat macam mana Ustaz? Itu nanti kita akan bincangkan, kita akan kupas. Tapi asasnya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ada duit RM1,000, orang buat kebaikan kepada kita, seorang kita bagi RM1. Seorang bagi RM1. DJ Syafiq puji saya tadi, handsome lah. Oh, tak ada puji Ada. Mic cantik, sedap mic cik. Mic cantik. Dia puji saya. Bukan puji saya ni, mic, dia puji mic. Contoh, dia puji saya. Okey, DJ Syafiq nak RM1. Contohlah ni contoh. Saya ada RM1,000. Maknanya 1,000 orang je saya boleh bagi. Selepas tu saya tak mampu dah nak bagi sebab saya dah habis duit. Tetapi Allah pujilah, semua orang puji, dan setiap detik, setiap masa yang kita buat, Allah bagi. Sebab Allah punya ganjaran pahala takkan pernah habis. Allah ni kaya, maha kaya. Sebab tu apabila kita puji Allah, semua orang puji, maka semua orang akan dapat kebaikan. Sebab tu di dalam surah Luqman, bila kita syukur, maka syukur itu kembali kepada dirinya. Sebab tu kita syukur, Allah bagi kita kebaikan, Allah bagi kita untuk melakukan kebajikan, buat benda-benda yang baik. Maka sudah pasti seperti mana dalam ayat surah Al-Zalzalah tadi, ayat yang ke-7, sesiapa yang membuat ataupun yang melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam suratan amal. Maknanya semuanya dicatat. Jangan kita risau, kalau saya hari ni buat, Allah nampak tak? Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Setiap zarah yang kita buat, pasti Allah akan membalasnya. Begitu juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kebaikan Allah nampak, Allah akan bagi. Begitu juga dengan keburukan. Kalau kejahatan yang dilakukan, maka Allah akan balas. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengenai tentang soal kebaikan, soal kebajikan, soal kita kena menyantuni, sebagai umat Islam, saya nak sentuh umat Islam sebelum kita nak pergi ke soalan Kelvin ni, DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar. Saya nak faham umat Islam tu apa tugas dia? Apa peranan kita? Kerana kita tak boleh bercakap tentang non-Muslim semata-mata. Dia Allah tak terima. Tapi apa tugas kita ni yang paling penting sebelum kita nak bagi tahu kepada mereka yang tidak mendapat hidayah Allah, diertikan dalam istilah kita non-Muslim sekarang ni, yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah.
kalau mereka melakukan kebaikan, adakah dibalas ataupun tidak? Sebelum soalan itu dijawab, maknanya kita kena tahu tugas kita. Ya. Tugas kita menyampaikan. Kadang-kadang kita ada jiran kita di sebelah rumah, kita ada kawan-kawan kerja kita yang mungkin berlainan agama. Jadi apa tugas kita? Bagaimana kita nak menyampaikan kebaikan? Ataupun bila kita dah sampaikan kebaikan DJ Syafiq, kadang-kadang kita tak perasan, kita tak selitkan elemen dakwah tu. Betul. Kita tak sampaikan misi dakwah tu. Contoh, kalau kadang ialah kita bila kita bersama dengan jiran, dengan mungkin ada yang ahli keluarganya yang masih belum masuk agama Allah, ataupun kawan sekerja, tak kira lah, yang penting kita kenal dia. Kadang-kadang dia puji kita, baguslah akhlak awak ni menepati masa, awak ni jujur. Betul lah, ada tak orang puji? Ya. Ada kan? Mesti ada. Bila macam tu kita angkat diri tu, saya memang bagus, saya ni memang lahir-lahir tu saya jujur dah. Kan? Yeah. Mak saya memang didik saya menepati. Kenapa kita tak masukkan elemen dakwah? Patutnya kita kena angkat Islam. Saya ni jujur ni sebab Islam ajar saya jujur. Maknanya dia faham, ramai orang yang tak jujur, walaupun di Islam, contoh dia Islam tapi tak jujur, maknanya itu bukan ajaran Islam. Kita ni kena bagi tahu, saya ni jujur disebabkan Islam ajar saya. Nabi yang ajar saya untuk jujur. Kerana Nabi jujur, maka saya ikut yang Nabi tunjukkan kepada saya, maka sebab tu saya jujur. Sebab tu saya menepati masa. Kadang-kadang orang, dia tak nampak Islam tu sebab kita tak nampakkan Islam. Inilah mesej dakwah yang kita kena sampaikan. Ya. Kita memang betul kita nak orang nampak kita baik, orang nampak kita ni bagus, kan? Tetapi yang paling bagus adalah menampakkan Islam sebab kita ikut Islam. Jadi bila kita ikut Islam, orang nampak, awak ni baguslah. Saya banyak-banyak kenalan awak yang paling bagus. Alhamdulillah. Itulah yang diajarkan oleh agama saya. Agama saya ikut agama sebab tu saya ni. Kalau saya tak bagus, maknanya saya tak ikut agama saya. Ya. Agama mengajarkan kita toleransi, jujur, amanah, kita tepati masa, kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi bila kita faham konsep ini, apa mesej yang dia akan dapat? Dia akan kaji Islam. Dia akan nampak, maknanya Islam ni suruh manusia jadi baik. Jadi kenapa kita nak burukkan Islam? Sebab tu yang orang takut Islam ni sebab tak nampak keindahan Islam. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Ketika mana Umar Al-Khattab ataupun sahabat-sahabat yang lain, mereka ni sebelum Islam mereka nak bunuh Nabi. Niat ni memang nak bunuh. Memang kalau jumpa Nabi tu nak bunuh Nabi. Yeah. Tapi bila tengok akhlak Nabi, tengok bagaimana adab Nabi, tengok bagaimana cara Nabi jawab, walaupun mereka pernah benci Nabi, mereka pernah usaha nak bunuh Nabi, tapi baginda Rasulullah punya jiwa, punya kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran, yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabnya akhirnya menyebabkan orang daripada nak bunuh Nabi menjadi sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun bukan sahaja mereka tengok Nabi, mereka amalkan. Tengok Umar Al-Khattab beradab. Tiru, inilah generasi yang diajar oleh Nabi. Sebab apa? Sebab mereka nampak bagaimana baginda lakukan kebajikan kebaikan itu dan mereka laksanakan dan disampaikan. Dan kita nampak berapa ramai umat Islam hari ini hasil daripada sahabat-sahabat dulu. Sebab tu kita hari ini kena sampaikan kebaikan. Sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim, kebaikan kena sampaikan. Cuma persoalan dia, timbul satu persoalan, Kelvin. Okey, kalau orang Islam, tadi dia kata ialah Islam agama yang dia kata kalau buat di dunia, dapat di dunia dan akhirat. Dunia dapat kerana ini janji Allah. Bila kita buat dunia untuk kita buat ke satu kebajikan untuk dunia, dunialah kita dapat. Tapi kalau niat kita buat dunia akhirat, kita buat kerana Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Dan dalam umat Islam, Kelvin, terima kasih kepada Kelvin yang bertanya soalan-soalan yang baik. Kelvin, dalam kita katakan mengenai tentang akhirat, sudah pasti dijanjikan syurga. Orang buat kebaikan, dijanjikan syurga, balasan, kenikmatan,
bidadari syurga. Dia bidadari tu dia lain sikit. Dia punya suara tu kan. Bidadari syurga. Sebab itu janji yang kita nak. Betul tak? Kita nak sebab kenikmatan. Ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir, dah tak perlu ibadah. Kita duduk sana dalam keadaan rehat. Orang-orang dalam syurga ni tak ada gosip-gosip ni DJ Syafiq. Tak ada nak kutuk-kutuk semua. Salamun, selamat. Itu je ucapan-ucapan yang baik-baik je kita dengar. Tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada nak menjatuhkan antara satu sama lain. Kita pun tak fikir bulan ni gaji cukup tak cukup. Kan kita tak fikir. Kita nak bayar macam mana, rumah nak bayar. Dalam syurga semuanya nikmat. Sebab tu orang Islam dia berusaha untuk nak mendapatkan kebaikan, melakukan, sebab dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Kalau dunia dia dapat, Allah balas. Contoh, apa yang boleh kita buat, yang dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Dalam hadis Nabi, iaitu birrul walidain, berbakti kepada mak ayah, dunia Allah balas, akhirat Allah balas. Sama ada dia berbakti ataupun dia buat jahat kepada mak ayah dia, jangan kata akhirat, dunia dia akan dapat. Maknanya dia susah, sengsara, tak tenang hidupnya kalau mereka yang tidak melakukan kebaikan kepada mak ayah. Tapi kalau mereka berbakti, dunia Allah bagi dah. Allah senangkan urusan dia, rasa bahagia, rasa mudah rezekinya dan sebagainya sebelum akhirat. Ini disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, ini persoalannya. Ustaz, saya faham dah maksudnya kalau kita hari ni sebagai seorang Muslim, kita buat, kita dapat ganjaran dunia, akhirat. Persoalannya, kalau non-Muslim, dia buat, takkan dia tak dapat? Takkan Allah ni zalim, sehingga kan dia buat kebaikan. Dia tolong, kadang-kadang, dia bantu masjid. Ada satu masjid, di masjid Bandar Mahkota Ceras. Dekat dengan rumah PM kita, Sungai Long. Rumah PM di Sungai Long. Jadi ada dekat situ komuniti Chinese yang non-Muslim, Indian, dia bantu masjid, dia bagi sumbangan, dia tahu dah nak membina masjid, dia nak bina Bandar Mahkota Ceras, nak bina masjid, dia pula bagi setiap bulan 100 duit ekor masuk. Dia kata saya nak bantu rumah Allah, dia kata. Jadi adakah dia tak dapat apa-apa? Itu persoalan. Jadi siapa-siapa yang nak tahu jawapannya, dia ada macam tu lah, dia punya intro. Suspend. Kan? Suspend. Jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas daripada ni. Biar saya berehat dulu, minum air. Kan? Kejap lagi kita akan tahu jawapannya selepas ini. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi pertemuan kita ini. Kejap lagi akan dapat faham lagi bagaimana hasil dapatan apabila seseorang yang bukan Islam memberikan kebaikan. Seperti tadi Doktor sebutkan tadi, berikan sumbangan lagi untuk membangunkan masjid. Nanti kita bincang selepas ni apa yang manfaatnya yang mereka dapat. Okey, kita nak rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti IKIM FM di talian kita 01129004004004. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Rehat seketika, kembali selepas ini.
Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Semestinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh masih temankan di rancangan Kelvin Bertanya. Jom, anda boleh tonton lagi di Facebook, di YouTube IKIM sebab kita ada secara langsung dekat situ. Okey, boleh like, comment, share, follow rapat-rapat. Terima kasih yang pemula komen, yang berikan pandangan, yang titipkan juga segala learning point dekat situ. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita sedang bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, atau kita panggil Dr. HD. Juga soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Hari ini kita bincang berkaitan dengan isu ganjaran kebaikan buat orang muka Islam. Apabila saudara Kelvin Q bertanya, kan, kalau orang Islam buat baik ada ganjaran pahala, tapi orang muka Islam buat baik, apa yang dapat? Okey, itu yang kita nak bincangkan di sini. Seperti apa yang doktor sebutkan tadi, kalau tengok orang muka Islam ada berlaku banyak situasi sebenarnya, doktor. Kalau hari ini kita ambil contoh kan, tadi doktor sebutkan berkaitan dengan pembangunan masjid, ada orang muka Islam yang salurkan sumbangannya, katanya ini benda baik, saya pasti nak bagi benda-benda baik, kan, sebab agama, semua agama menyeru kepada kebaikan. Doktor, bagaimana perkongsian selanjutnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana diberikan kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Amin. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, Kelvin, DJ Syafiq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi kita dah kupaskan mengenai isu tentang orang Islam melakukan kebaikan, dia akan dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Tapi sekarang ni yang kita nak bincangkan iaitu bagi mereka yang non-Muslim, bagaimana pula sekiranya dia melakukan kebaikan, adakah dia mendapat kebaikan dunia sahaja ataupun dunia akhirat, ataupun tak dapat dua-dua sekali? Ini persoalan dia. Dua-dua tak dapat ke, ataupun ada dapat dunia saja ke, ataupun dunia akhirat ke, ataupun memang tak dapat langsung? Maka kita nak baca di dalam satu surah Al-Furqan ayat 23. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Dalam ayat ini, kalau kita faham, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa ayat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya selalu sebut, Kelvin, DJ Syafiq dan sahabat-sahabat, nilai yang akan dilihat di akhirat nanti adalah nilai keimanan dan ketakwaan. Ya. Itu nilai dia. Maknanya seorang mukmin pun dia akan dinilai daripada keimanan dan ketakwaan dia. Siapapun manusia ni, iman dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah, itulah yang akan dinilai pada hari kiamat, hari kebangkitan. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kata para alim ulama, seperti mana di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, amalan baik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pada hari kiamat nanti haba'an mansura, disebutkan dalam Al-Quran. Maknanya seperti debu yang berterbangan. Kalau kita lihat istilah debu berterbangan ni, maknanya debu berterbangan kita tak boleh tangkap debu. Maknanya debu ni dia akan pergi, rugi, akhirnya kita tak boleh dapat manfaat daripadanya. Sebab debu yang berterbangan, yang dia nampak tetapi dia susah kita nak tangkap. Jadi sebab itu kata para alim ulama, bila disebutkan lagi-lagi debu yang berterbangan ni, dia mudah diterbangkan. Bila ditiup angin, terbang. Kalau dia jadi tanah, dia tak boleh terbang, dia kukuh. Tetapi disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bahawa kepada mereka yang nak pahalanya, ganjarannya dilihat, dia mesti nilai dia keimanan dan ketakwaan.
kita bagi menjawab lebih khusus tentang soalan Kelvin ni, apa yang mereka akan dapat. Jadi rugilah kami dah buat, kadang-kadang kami bersedekah, dan ada DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM serta Kelvin, ada di Selangor, saya tak silap di Kuala Selangor, ada seorang lelaki Chinese yang saya dengar lah, dia buat tahfiz, mahat tahfiz tu dia buat, dia banner, dia bagi barang-barang. Dia kata tak apa, saya nak buat tahfiz sebab situ orang baca Al-Quran. Situ orang dekatkan diri pada Tuhan. Jadi dia banner. Kemudian apa yang dia cakap? Dia cakap bila saya bantu, saya punya perniagaan makin maju. Saya punya perniagaan makin untung. Jadi ia berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Saya nak kongsikan hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, sedikit panjang, tetapi hadis ini dia menyatakan, kata Nabi, innal kafir idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqtibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Wa fi riwayah, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha Allah fi dunya hatta idza afda ila al-akhirah lam takul lahu hasanatun yujza biha. Sedikit panjang hadis ni, tetapi hadis ni menjawab soalan Kelvin. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, kata Nabi, sesungguhnya orang kafir, iaitu tidak beriman kepada Allah, jika dia melakukan amalan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan di atas muka bumi, dunia ni. Adapun orang yang beriman, Allah akan balas amalan kebaikan di akhirat kelak, dan menyediakan ganjaran rezeki di atas dunia kerana ketaatannya. Nanti kita akan simpulkan. Kita baca dulu hadis. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah ni tidak zalim. Allah ni dalam hadis, Allah tidak zalim. Seorang mukmin yang membuat amalan kebaikan, kerana dia akan diberi balasan kebaikan di atas dunia dan diberi balasan di akhirat. Ni mukmin. Adapun orang kafir, mereka akan diberi ganjaran kebaikan di atas dunia terhadap perbuatan mereka, tetapi di akhirat kelak tiada ganjaran yang akan diberikan. Kita nampak dalam hadis ni clear. Tak ada satu pun terselindung. Orang mukmin, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Sebab tu orang mukmin dia dapat balasan dunia. Kerana itulah dalam Islam dia ada amalan-amalan untuk meningkatkan rezeki, kan. Kalau kita tengok kan ada fadilat-fadilat. Kita baca surah Al-Waqi'ah, kita baca kita solat sunat duha. Ini yang mendatangkan rezeki. Dan ada juga satu amalan yang dalam satu riwayat, hadis ni dimartabatkan hadis yang lemah, tetapi dalam fadail amal tidak jadi masalah. Sesiapa ni boleh catat. Siapa-siapa yang tonton ataupun dengar, catat amalan ni. Ni ada di dalam tafsir Imam Ibn Katsir di dalam surah Al-Ikhlas. Ni saya nak bagi tentang orang mukmin dulu. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum dia nak masuk rumah dia. Contohlah, DJ Syafiq dia dekat konti, kejap lagi dia nak balik. Dia nak balik rumah kan? Atau tidur masjid DJ Syafiq hari ni? Balik rumah. Balik rumah. Kan, mana tahu iman tinggi duduk iktikaf kat masjid. Allah. Teringat isteri. Kan, jadi selalu tidur masjid ni kena marah dengan bini je. Allah. Tak apa, gurau-gurau je. Tak apa. Okay. Jadi kalau contohnya kita nak balik rumah, Nabi sebut ni, baca 3 kali surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Maknanya nak masuk rumah tu 3 kali surah Al-Ikhlas, maka akan diangkat kefakiran dalam rumahnya. Bukan saja rumahnya, rumah jirannya juga. Allah. Ni boleh tengok di dalam tafsir Imam Ibn. Maknanya amalan tu kita buat, Allah bagi kebaikan. Punyalah hebat surah Al-Ikhlas ni sampai mengangkat kefakiran. Sebab tu saya selalu pesan dekat jemaah-jemaah masjid. Saya selalu cakap, kalaulah awak ni malas sangat baca, awak suruh jiran awak baca. Sebab dalam hadis tadi kan, kalau jiran baca,
kita rumah sebelah. Ya. Maknanya rumah kita pun diangkat kefakiran. Dapat kesan. Itu kalau malas sangat lah nak baca kan. Tapi menandakan maknanya kalau kita buat kebaikan, kita akan diberikan dunia dan juga akhirat. Dunia akhirat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, maka dunia dia dapat. Sebab tu yang tadi bina tahfiz dia kata, saya bila saya sedekah, dia sebut sedekah, saya bina tahfiz, saya punya perniagaan makin untung. Inilah janji yang disebutkan oleh Nabi SAW, kerana Allah tak zalim. Sebab tu kalau kita tengok perniagaan sahabat-sahabat kita, dia untung, dapat sana, dapat sini, sebab Allah bagi dunia dulu. Ya. Tapi bila sampai akhirat, disebabkan nilai di sana adalah nilai iman, nilai ketakwaan, maka di sana mereka tidak akan dapat apa-apa, melainkan haba'an mansurah, debu yang berterbangan. Jadi Allah dah balas dunia dah. Dunia Allah balas. Kalau sekiranya Kelvin, kita nak dapat nilai itu di sana juga, dunia dapat, akhirat dapat, maka nilai keimanan dan ketakwaan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kita kena lakukan kebaikan. Di dunia kita kena buat untuk tanaman di akhirat. Dunia kita dapat, akhirat dapat. Dan bila seseorang non-Muslim kadang-kadang ataupun mereka yang masih lagi belum beriman kepada Allah, kita tengok subhanallah, mereka ni cukup baik. Saya ada satu kenalan yang dulu saya duduk di Kedah, jiran saya, dia seorang cikgu Indian, sangat baik. Dia bekas guru besar, sangat baik. Dia bantu saya waktu sampai tu, dia bawa saya naik kereta dia jalan-jalan, pergi tengok tempat dia tunjuk saya, ini kedai kalau nak beli, ini di Kuala Ketil. Cukup baik. Kerana itulah kita nak sampaikan kebaikan itu, kalau boleh bukan di dunia saja. Ya. Kita nak kena ada niat. Orang Islam kena ada niat untuk selamatkan sahabat-sahabat kita, untuk berikan nilai iman dan ketakwaan. Walaupun itu adalah milik Allah, tetapi usaha seperti mana usaha baginda Rasulullah. Sebab tu kita kena jaga adab kita, akhlak kita. Sebab bila mereka tengok adab kita, akhlak kita, mereka akan tengok, awak ni baguslah. Bagus saya sebab Islam suruh. Maka dia akan kaji Islam. Ya. Dia tengok Islam. Maka bila dia kaji Islam, kalau saya macam ni, saya pun nak jadi Muslim. Jadi sebab itulah kebaikan ini perlu disampaikan. Hidup kita di Malaysia ni menjadi salah satu contoh kerana kehidupan yang harmoni. Tolak ansur, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Maka inilah yang kita sebut Islam. Apabila kita meletakkan Islam, maka Islam akan menjaga semua kebajikan-kebajikan, sama ada kamu agama apa, bangsa apa, keturunan apa, tidak penting, tetapi yang indahnya Islam membawa keadilan. Bagaimana pemerintahan baginda Nabi SAW, yang mana siapa-siapa yang duduk di bumi Madinah, maka sudah pasti bagi mereka ni mempunyai hak yang diberikan di dalam Islam. Jadi teruskan sampaikan kebaikan, angkat nama Islam, tonjolkan Islam, jangan tonjol diri kita. Kerana kita pun ikut Islam. Jadi bawa Islam itu. Selalu sebut tentang Islam. Kerana kita adalah duta Islam. Semoga Allah merahmati, Allah meredai kita semua, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Doktor, itu dia. Jelas doktor apa yang dibawakan dalam perbincangan ini. Saya kira dapat menjawab soalan daripada saudara Kelvin Q yang nak tahu kan. Jomlah kita sama-sama buat baik daripada di mana saja kita berada sekalipun, dekat tempat kerja ke dekat rumah, dengan sahabat-sahabat kawan-kawan kita, maupun dalam kenderaan pun boleh buat baik, bagi laluan kepada orang kan. Sama-sama bertolak ansur, kita sama-sama amalkan sedemikian, sebab negara Malaysia ni negara yang penuh dengan adab santun kan, walaupun berbeza agama, berbeza bangsa, suku kaum sekalipun, tetapi semuanya hormat menghormati. Masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. Insya-Allah nanti macam nak pergi ziarah lah studio doktor. Cantik betul lah kan. Ada sahabat kita cakap tadi, cantik studio doktor. Kan, kita boleh bersiaran kat sana kan, mana tahu. Cewa. Boleh ke doktor? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Kan? Boleh kita pergi makan nasi lemak sama